Hak Nabi bersabda tu, walau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah. Jikalau engkau infak seumpama bukit Uhud, sebesar bukit Uhud, nisbah emas, bukan batu. Nisbah bukit Uhud ni nisbah emas. Emas sebesar bukit Uhud. Emas sebesar bukit Uhud tu berapa trilion harga barangkali. Dan bukit Uhud ni batu. Bukan batu ni. Nisbah emas Nabi kata. Bayangkan kalau emas sebesar bukit Uhud. Bukan bilion dah tau. Trilion dah. Infak Nabi kata, fi sabilillah, pada jalan agama Allah. Tidak akan diterima infak dia sehinggalah dia beriman dengan qada qadar Allah, baik dan jahat. Sehingga dia beriman qada qadar Allah, baik iman dan taat, jahat kufur dan maksiat. Qada qadar takkan diterima sehingga dia beriman qada qadar baik dan jahat. Nabi kata infak sebesar bukit Uhud nisbah emas, bukan nisbah batu. Kau dapat pahala daripada anak cucu yang beriman bahawa soleh, yang dapat pahala daripada infak, masih hidup dapat pahala dah, mati pahala berkekalan, orang yang ada iman, orang yang ada akidah. Memang betul saya cerita ni. Anak belajar agama belaka, mak ayah tak belajar agama. Ayah pula sibuk ngekerja sebab nak tanggung belanja anak belajar pondok. Belanja besar sebab tak ada bantuan kerajaan. Belanja besar. Jadi ayah ni kerja. Maknanya bab belanja tu dok gendala lah. Tapi tak belajar. Sama macam tadilah. Infak banyak. Infak. Baik dengan Tok Guru. Baik. Jumpa Tok Guru sentiasa tawar. Kalau nak buat apa-apa, maklumkan ke dia. Kalau nak buat apa-apa, maklumkan ke dia. Sebab dia nak tolong ni, nak infak. Tapi tak pernah datang belajar. Sebab dia kira dia tak payah belajar dah. Sebab apa yang orang duk belajar di pondok tu, belajar, beriman, beramal di pondok tu, dia boleh pahala. Sebab dia banyak infak. Dia akan boleh pahala. Kalau dia akidah comel, dia kalau iman dia sah. Dia akan dapat pahala pada masa dia hidup dan berpanjang pahala selepas dia mati. Baru lelaki pula, hak mati dalam iman ni dosa banyak, pahala mari. Ada pun hak golongan pertama tadi, hak beriman dalam amal soleh, dia dapat nikmat barzah yang berpanjangan, tapi pahala datang sokmo ni. Dia tak dapat pahala lagi. Pahala anak cucu dia, sekojariah dia akan nikmat yang dia dapat, bertambah besar nikmat dia dapat. Sekarang, dia mati dalam iman dan amal soleh, dia akan dapat nikmat di alam barzah. Dengan hak pahala masa dia hidup. Bila dia mati, dia dapatlah nikmat di alam barzah sekira-kira pahala yang dia ada masa hidup. Tapi pahala tu bertambah. Ni daripada anak cucu yang beriman dan soleh, daripada sekojariah. Bila pahala bertambah, nikmat dia akan bertambah di alam barzah. Hak mati kafir tak ada tu seksaan selama-lamanya. Walaupun hak mati kafir tu anak dia jadi orang alim 10 orang sekalipun, walaupun orang mati kafir tu masih hidup dia sedekah banyak mana duit sekalipun, kekal seksaan selama-lamanya. Apa yang hak anak cucu dia hak jadi orang alim, jadi orang soleh itu tak ada apa-apa manfaat dia. Hak yang kita nak cerita yang ketiga, hak mukmin yang derhaka, dia diseksa sekira-kira dosa yang dilakukan. Dosa sudah tidak bertambah, bukan dosa akan berkurangan dengan doa keampunan daripada yang hidup, daripada anak dia, daripada orang soleh. Bukan dosa yang mati ni pun bukan hanya diampuni dengan
doa anak, doa orang soleh, bukan Allah Ta'ala mengampuni walaupun tanpa doa orang yang hidup. Maka dosa dia berkurangan, azab dia berkurangan, di masa yang sama pahala dia bertambah, azabnya akan berkurangan, akhirnya azab diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mati ni harapan dia terbuka luar selagi dunia belum kiamah. Selagi dunia belum kiamah. Sebab apa? Sebab pahala daripada amalan anak dia, cucu dia, cicit dia, cuik dia. Tak kira berapa generasi pun. Berapa generasi dah anak cucu dia beriman bang soleh, atas tu akan dapat pahala. Sebagaimana kita sekarang, kita buat amal kebajikan, bukan pahala pada mak ayah kita saja, bukan tok nenek kita saja, pahala sampailah kepada atas sekali Nabi Adam alaihi salam. Ni hak kita buat amal ni, pahala kita, pahala mak ayah kita. Mak ayah kita tu hidup ke mati ke, pahala. Tok nenek, tok nyang, tok nyuk, siapa berlapis-lapis sampai ke Nabi Adam AS. Kalau kira lah, kita ni generasi yang keberapa daripada Nabi Adam AS. Dia tak ada orang buat kajian. Tak ada. Mana kita ni generasi yang keberapa daripada hak Nabi Adam AS. Nabi Adam AS tu ya berapa tu? Jadi hak tengah tu dapat pahala belaka tu. Yang beriman hak tengah tu. Kalau ada tengah tu hak kafir, tak ada lah. Kan kita ni kan dulu-dulu tu kan bukan agama Islam. Agama Islam kan kemudian kan. Kita ni hak Islam berapa lapis hak kita ni? Tu nenek kita yang keberapa kau yang hak masuk Islam? Tu nenek kita yang keberapa? Ala kata tu ada hak bukan Islam. Tak ada bahagian tu. Tak ada bahagian. Hak situ tak ada bahagian. Naik ala kata ada beriman atas tu, boleh pahala sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Jadi selagi dunia tak kiamat, bila bangkit di mahsyar tak ada dah. Bangkit di mahsyar setakat hak ada. Pahala kekal, tak bertambah dah. Dosa kekal, tak akan berkurangan dah. Di alam barzah pahala bertambah, dosa berkurangan. Pahala bertambah, dosa berkurangan. Bila bangkit di mahsyar, pahala tak ada dah bertambah, dosa tak ada dah berkurangan. Ini cerita hak mereka yang berada di alam barzah, 3 golongan: mukmin yang soleh, nikmat selama-lama; mati kafir munafik, azab selama-lama; orang mukmin yang banyak dosa akan diazab ke dosa dia, akhirnya akan diringankan dan diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting kita ni iman akidah kena sahih molek. Iman akidah kena sahih molek. Kemudian anak cucu kita pastikan iman akidah mereka betul. Yalah. Ada ni. Kemudian kita nak infak pula, pastikan infak kita digunakan untuk kebajikan. Kita infak tempat pengajian, kebajikan lah. Kalau tempat pengajian tu tak ada ilmu tauhid, tempat kebajikan apa seumpama tu? Tak ada ni. Kalau tempat tu tak ada pengajian tauhid, tak ada pengajian fardhain tauhid fiqh tasawuf contohnya, ada tempat yang hanya semata-mata hafaz Al-Quran saja, fardhain tauhid fiqh tasawuf tidak dititik beratkan, ada yang seumpama tu. Tu kena cakap mak molek lah pula nak infak ni, biar hak kebajikan sungguh. Ada yang seumpama tu. Bukan kata orang tempat hafal Quran dia begitu belaka, bukan. Tapi ada yang seumpama tu.
Dan ramai dari saya jumpanya, duduk di tempat tu, madrasah tu bertahun-tahun. Bak akidah tak lepas, bak semayang tak belajar molek, bak tasawuf tak pernah belajar. Ada ni. Kita nak infak, pastikan infak kita tu kepada kebajikan. Orang sekarang ni mudah je. Bunyi kata tempat pengajian, orang pemurah. Mudah infak sebab dia dapat pahala lepas dia mati. Tapi terkadang tempat tu tak ada kebajikan pun. Sebab apa? Sebab yang buka tu pun tidak berkelayakan pun. Cuma pandai berbicara, pandai berceramah, ada nama. Bila dia bunyi je nak buka madrasah, dia bunyi je nak buka pondok, Allah, orang infak ni bercurah-curah infak. Tengok seorang-seorang beri tu, Allah, banyaknya duit dia. Tapi orang yang nak buka madrasah pondok tu, ilmu dia cukup ke tak? Hak nak buka pondok tu, ilmu cukup ke tak? Dia boleh buka pondok, infak juta-juta duit orang beri. Tapi macam mana tempat pengajian tu? Macam-macam perkara berlaku. Yang tukang buka pondok tu pun macam-macam terseloh kejahilan dia. Bahkan ada yang buka pondok akhirnya masuk penjara. Tapi buka tempat pondok tu juta duit orang. Juta. Ada ni. Sebab apa ni? Orang hanya nilai dengan dia cakap pandai. Orang ada nama. Bunyi kata nak buka pondok kok, orang pun segeralah infak. Kadang-kadang orang tua pula, hak jenis ada duit tu pula, pakat nak duduk pondok tu. Nak belajar, nak buat amal, bekal mati. Ilmu apa yang nak ajar? Fadha'in tauhid pakai tasawuf. Ada semua tempat orang tua, ingat ke dia di tempat tu ajarlah tauhid pakai tasawuf? Dok. Buat amal je. Dipenuhkan dengan ngaji Quran. Kelas Quran ada. Kelas Quran ada. Ngaji Quran sentiasa. Perbanyakkan selawat. Diperbanyakkan zikir. Tapi kelas fadha'in tauhid pakai tasawuf ada ke tak? Tak ada. Dah duduk belajar tu, baca Quran je lah. Lah baca Quran selebih-lebih zikir. Betul. Tapi akidah Quran macam mana? Fiqh tasawuf yang sumbernya Al-Quran macam mana? Ada gitu. Orang tua-tua ni pula orang tua-tua yang ada duit. Orang pecing yang ada duit, orang tua yang anak-anak kerja sedap. Sama ada orang tua ni sendiri, pecing dia ada, dan ada orang tua pula anak dia kerja sedap-sedap. Tempat tu gak dapat sumbangan banyak lah. Tapi buat amal sungguh orang tua tu buat amal. Main jemaah, ngaji Quran, berzikir. Banyaklah amalan diberinya. Zikir banyak ni. Tapi kelas tauhid hari masa mana? Kelas fiqh tasawuf masa mana? Tak ada. Sebab apa? Sebab yang buka tu pun tak berkelayakan. Maka hak nak habiskan masa tua ni dengan bekal akhirah tak kena pun. Tak bekal akhirah apa duk ngaji Quran. Ngaji Quran sekalipun, amal ibadah apa sekalipun, kalau akidah imam tak betul, tak ada kebajikan di situ. Kalau semayang tapi ilmu pun tak ada kebajikan. Bab tasawuf pun tak bicara, tak ada kebajikan. Ni kena di akhir zaman ni orang ambil kesempatan. Orang ambil kesempatan atas nama pondok, atas nama madrasah. Kadang-kadang jutaan tu kita kata kok sia-sia. Datuk itu kena cuma molek. Sebab kita nak pahala yang berpanjangan. Kita kena infak di tempat yang betul. Kena infak di tempat yang betul. Bukan infak di tempat yang salah. Yang buka nama pondok yang tak ngaji pondok pun. Jangan sekarang ni. Buka pondok, dia belajar pondok mana? Belajar sekolah. Dia belajar sekolah. Tak belajar pondok. Lepas tu dia buka pondok. Bukalah sekolah yang buka pondok. Buka sekolah. Dia belajar sekolah. Belajar sekolah. Digilah pondok time cuci-cuci sekolah tu. Ada orang belajar pondok gitu. Tapi buka pondok. Tu orang puas tu anak nak belajar ilmu pondok. Bukan ilmu pondok yang dia ajar. Orang tua pun gitu pan duduk sebab nak belajar ilmu pondok. Dia ajar pun ilmu pondok.
Itu semua tertipu belaka. Itu kena ingat baik. Orang ikhlas sangat. Ikhlas orang ni. Duit, harta, benda bagi dia tak ada sayang sikit habuk pun. Ikhlas. Ikhlas. Dia kena buat betul dulu. Buat kena betul, barulah ikhlas. Kalau ikhlas, buat tak betul. Tak ada nilai, tak jadi pun ikhlas tu. Memang ikhlas sungguh. Nak bekal akhirah sungguh. Ikhlas. Buat biar comel. Baru bicara bab ikhlas. Sebab kita infak, nak supaya barzah kita bercahaya. Sebab kita pergi pada hak hampirlah anak-anak cucu wa amal. Malaikat akan hantar pahala dalam dolar emas. Pahala tu bercahaya akan menerangi alam barzah orang tua dia. Ada ni. Wal akhar mahmum. Hak sebelah tu hampusnya gelak gelemak barzah dia. Sebab anak cucu tak tahu pahala kebajikan. Sebelah ni malaikat sentiasa tahu pada dalam bekas dolar emas. Pahala tu bercahaya akan menerangi alam barzah dia yang sudah bercahaya. Lepas tu kadang-kadang kita ni jadi malah wa amal. Itu motivasi ya. Kita atas dunia ni pahala tak penting tau. Kita penting duit je. Atas dunia pahala tak penting. Sebab kita penting duit. Kita malah nak buat amal kena ingat tu dalam kubur mak ayah kita tu tak mau duit tu dia nak pahala kita. Ya, dia nak pahala kita. Nak kebajikan kita. Mana kalau kita ingat mak ayah kita perbanyakkan buat kebajikan. Kita ingat mak ayah kita perbanyakkan sedekah jariah pada jalan yang betul. Pada tempat yang sebenar. Ingat mak ayah, buat amal banyak. Ingat mak ayah, sedekah banyak di tempat yang betul. Motivasi yang panggil kan. Dah kita malah. Atas dunia pahala-pahala, tu sunat je, tak penting mana. Tapi kena ingat. Mak ayah kita tu. Hak mak ayah kita nak pahala kebajikan kita. Jadi kalau yang mati tu hak yang soleh dengan pahala kebajikan, dia akan dapat nikmat dan razah, nikmat yang bertambah-tambah. Jadi di alam barzah lepas daripada soalan, setengah daripada orang mati itu dia azab akan dia. Kalau hak kafir, kalau munafik kekal azab. Kalau orang mukmin ada dosa, azab tu tidak dikekalkan. Dan setengah dinikmat akan dia. Ni orang mati dan keadaan beriman dan soleh. Dan setengah daripada azab kubur itu mengapik oleh dua tepi kubur hingga selisih tulang rusuknya. Dan tidak lepas daripada mengkapik ni sehingga bersih tulang rusuk ni, melainkan beberapa orang yang dikeluarkan daripada azab kubur mengkapikkan oleh dua tepi kubur tu. Mana contoh seperti orang yang baca Qul Huwallah di dalam sakit matinya. Seorang kitab mengatakan baca 100 kali. Dia himpitan kubur. Ni dia panggil apa? Himpitan kubur. Himpitan kubur ni dia akan kena belaka. Dia akan kena belaka. Termasuklah orang mukmin yang soleh akan kena himpitan barzah ni. Termasuk kanak-kanak akan kena himpitan barzah ni. Kena belaka. Orang hak mati dan orang soleh kena himpitan kubur. Kanak-kanak yang tak ada dosa tu pun kena himpitan kubur. Tetapi himpitan manja dia panggil, bukan himpitan menyeksa sehingga berselisih segala tulang rusuk. Hingga bersih segala tulang rusuk ni, ini orang yang kafir. Ini orang yang munafik. Adapun orang yang soleh, kanak-kanak yang mati yang tidak ada catatan jahat,
Himpitan kubur, himpitan manja. Lepas himpit sekali himpit, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kau luahnya alam barzah ni 70 hasta. Luah dan panjang itu sekurang-kurang. Tapi kena himpit dahulu. Kena himpit. Termasuk orang soleh, termasuk kanok-kanok. Tapi saya dengar dari dia sekali tu, dia buat sama je. Dia kata kena belaka himpitan kubur. Walaupun dia orang soleh, walaupun dia kanak-kanak. Selisih tulang rusuk, dia kata. Dah. Himpitan kubur yang menyeksa sehingga bersih tulang rusuk, itu orang kafir je. Orang yang soleh, kanak-kanak, himpitan manja. Bukan himpitan menyeksa. Himpit sekejap saja. Kalau segera pedang, diluaskan alam barzah. Sekurang-kurangnya 70 hasta. Sebab itulah dia ke bumi ni disunatkan kubur tu luah. Sunat kubur luah. Mudah-mudahan kubur itu diluaskan oleh Allah. Tapi kubur luah pun kalau dia orang yang kena seksa sempit semacam. Ada ni. Tapi disunatkan peluah kubur, mudah-mudahan di alam barzah kuburnya memang luah. Disunatkan peluah. Cuma kita sekarang ni kadang-kadang dia ke bumi di tempat sempit. Maknanya dia ke bumi dicelah antara kubur dengan kubur yang lama. Itu payahlah waktunya sebab dia kawasan tak ada dah. Kemudian dia nak letak jenazah ni berhampiran dengan keluarga, dengan arwah mak ayah apa semua. Maka dia pun ambil di tengah-tengah antara dua kubur lama. Dia nak letak kubur tu berhampiran dengan kubur keluarga dia. Memang disunatkan. Ke bumi berhampiran dengan keluarga kita. Sunat. Supaya bila diziarahi mudah. Kalau sana seorang, oh payah orang nak pergi. Sekali pergi tu, tu nenek, tu ayah, tu mak, tu pak saudara, dia biar di situ belaka. Sunat seumpama tu. Tu ni kadang-kadang dia tempat luah lagi kubur, dia pergi letak di tengah. Tu payah nak peluaskan lah. Dia sunat luah. Kalau lebih malang laginya, tempat luas sangat, dia letak, dia gali sempit juga. Dia gali ngam-ngam dengan keranda. Ngam dengan keranda. Oh, sekarang ni tak tahulah. Nak jimat bajet kalau luas kena bayar mahal ke tak tahulah. Dia letak ngam-ngam dengan keranda. Dia turun keranda tu makruh dah. Kemudian masa nak uruskan jenazah, dia pijak atas keranda, dia berdiri atas mayat. Ini semua kerja makruh belaka ni. Kerja tak betul belaka ni. Berdiri atas keranda. Kadang-kadang dia mengangkang atas keranda, mengangkang mayat celah kakang dia. Ini kerja tak ada adab belaka ni. Di Terengganu kita banyak buat kerja seumpama ni. Dia gali tempat luas, dia gali ngam-ngam dengan keranda. Disunatkan peluah. Nak letak mayat jadi mudah. Letak pula atas tanah. Bukan pakai keranda gitu. Keranda ni tempat berpasir. Apa pakai keranda? Tanah kerah kekung kita kata. Apa tak kerah kekung? Tak kerah kekung panggil tak? Tanah kerah kekung. Pakai keranda juga. Dia gali ngam-ngam dengan keranda. Dia pun turun dengan tali. Satu je dia tak buat lagi sekarang ni. Tak pakai muzik. Dia pakai muzik ceng bunyi. Jangan dah tengok orang buat agama lain tu kan. Pakai kanda, lepas tu nak turun ceng dia bunyi. Tu dia tak ada lagi ni. Dia tak ada pengkemudian ikut sunnah Nabi tidak ada. Ada ni. Lepas tu dia gali sempit. Nak luah. Mudah-mudahan kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat kita lah seumpama tu. Kenapa tak tahulah. Di Kelantan tak ada seumpama tu. Di tempat kita. Pelik amalan orang kita ni.
Mana diluaskan, mudah kubur diluaskan oleh Allah. Hak himpitan ni, ni hak himpitan seksa orang kafir. Kena pada orang mukmin, orang soleh himpitan manja. Kanak-kanak himpitan manja. Hak ni di antara yang lepas tak kena himpitan kubur, orang yang baca qul huwallahu ahad dalam sakit matinya. Hak sakit bawa mati itulah. Mana baca banyak mana? 100 kali. Yang memang tidak kena himpitan kubur, para anbiya. Para anbiya langsung tidak kena himpitan kubur. Hak langsung tak kena persoalan kubur, anbiya dan syuhada, orang yang mati syahid. Pada ni. Adapun himpitan kubur ni, orang mati syahid pun kena. Himpitan manja, bukan himpitan menyeksa, pun diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak kena himpitan kubur, para anbiya, para nabi. Dan ada riwayat yang tidak kena himpitan kubur adalah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Bukan Fatimah binti Rasulillah. Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Orang tak kenal. Ini nama istimewa ni, dah kita sebut dah. Orang tak kena himpitan kubur, para anbiya, Fatimah binti Asad, dan orang baca keluar 100 kali dan sakit mati. Siapa Fatimah binti Asad ni? Istimewanya, isteri Abu Talib, ibu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pelihara Nabi. Memang Allah sebut Abu Talib pelihara Nabi. Abu Talib pelihara Nabi. Selepas mati Abdul Muttalib toki Nabi. Abu Talib. Faham lah. Kau jaga sungguhnya kalau lelaki kau perempuan. Memanglah duduk di bawah Abu Talib. Tapi siapa yang jaga Nabinya? Yang beriman dengan Nabi. Ni Fatimah binti Asad radhiyallahu anha jaga Nabi, beriman dengan Nabi. Abu Talib yang kekal kafirnya. Jadi semua mengatakan yang khas tak kena juga impitan kubur adalah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, isteri kepada Abu Talib. Selain daripada itu, walaupun orang soleh, walaupun kanak-kanak kena himpitan, tapi himpitan manja, bukan himpitan menyeksa. Selesai berkaitan dengan di dalam kubur alam barzah selepas daripada persoalan munkar dan nakir. Kita pada hari kiamah selepas dibangkitkan daripada kubur. Selepas dibangkit daripada kubur. Wallahu a'lam.